kita lihat kerajaan negeri Melaka pada tahun 2007 ada membuat satu pelaburan melalui Majlis Agama Islam negeri Melaka sebanyak RM250,000. Kalau kita tengok pelaburan itu ialah pelaburan dinar emas. Okay? Kita tak tahulah seperti macam dinar emas Kelantan ke dinar emas. Yang pelaburan ini dibuat melalui satu syarikat, anak syarikat Yayasan Melaka, iaitu Singgasana Emas Senar Berhad. Dan Singgasana Emas melantik Ikira Senar Berhad sebagai satu syarikat yang untuk melaksanakan pembelian dinar emas ni, pelaburan dinar emas ni, kepada satu syarikat yang beroperasi di Australia, iaitu syarikat IGDX Holding, okay, di Australia. So persoalan kita ialah kenapa kerajaan pada tahun 2007 ini melalui Majlis Agama Islam Negeri Melaka ini membuat pelaburan dinar emas itu sehingga mereka kerugian sebanyak RM250,000. So kalau kita lihat kepada, dan yang paling menduka cita kan, kalau ikut laporan daripada Majlis Agama Islam Negeri Melaka ini, mereka memasukkan kerugian itu dalam lebihan timbangan keuntungan Majlis Agama Islam Negeri Melaka itu. Maknanya mereka cuba nak menutup kerugian itu, tapi walau bagaimanapun dapat dikesan oleh laporan audit negara melalui penyata keuangan Majlis Agama Islam Negeri Melaka yang berakhir pada 31 Disember tahun 2009 itu. Maka laporan audit dapat mengesan bahawa kerajaan negeri cuba memasukkan kerugian mereka itu sebagai suatu keuntungan ataupun pendapatan sebelum cukai bagi Majlis Agama Islam Negeri Melaka. Bagi kita ini adalah tak wajar. Sepatutnya laporan yang dikemukakan oleh kerajaan negeri itu tak memasukkan projek yang tidak mendatangkan keuntungan, seolah-olah timbul kerajaan negeri nak menutup kerugian sebanyak RM250,000 itu. Cuma kalau kita tengok logiknya, kalau kerajaan boleh melabur dinar emas di Australia sebanyak RM250,000, sepatutnya tak perlu mereka sampai ke Australia. Sepatutnya RM250,000 itu mereka laburkan untuk dinar emas di Kelantan. Saya rasa kalau RM250,000 itu tak perlu bagi bukanlah satu pelaburan yang besar nak dibawa ke sehingga ke Australia. RM250,000 untuk beli dinar Kelantan itu, saya rasa hari ini nilainya sudah lebih daripada RM500,000 ataupun sudah lebih cecah kepada RM600 atau RM700,000. Bagi saya ini adalah kalau nak melabur di Australia itu mungkin kalau 10 juta, 15 juta, saya rasa mungkin ada logiknya. Tapi setakat RM250,000 dengan melantik kedua-dua syarikat ini, kalau kita tengok daripada informasi syarikat yang dilantik, Ikira contohnya, Ikira itu kalau ikut laporan keuangan dia satu syarikat besar, bukanlah satu syarikat yang kecil. Kalau kita tengok Ikira, Ikira ini revenue dia pada tahun 2007 kalau ikut laporan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dia mempunyai revenue sebanyak RM3 bilion. 3.3 bilion ringgit revenue dia Ikira ini. Jadi kalau kita tengok syarikat yang bilion ringgit, kerajaan negeri Melaka ambil untuk melabur sebanyak RM250,000. So apa maknanya pelaburan apa yang dia buat sebanyak itu? Jadi ini yang pasti ialah Maim sendiri mengalami kerugian. Asasnya bukan sekadar Maim bagi saya. Kerajaan negeri sendiri pun kalau kita tengok pelaburan yang dibuat itu tak strategik langsung. Kalau RM250,000 melabur di Kelantan, saya rasa wajar. Tapi kalau RM250,000 melabur di Australia, tiket kapal terbang saya rasa yang nak pergi itu sekali dua kali itu pun dah banyak perbelanjaan. Jadi